Konfesi seram malam ini adalah datang daripada seorang confessor yang hanya ingin dikenali dengan nama V. Cerita ini adalah tentang pengalaman V yang mempunyai atau mengalami mimpi-mimpi ngeri yang berlaku setiap malam untuk berbulan lamanya. Jadi, tajuk konfesi kita untuk malam ini adalah mimpi yang tiada kesudahannya. Anda sedang menonton Konfesi Seram di Supernatural Confessions. Kisah bermula apabila nenek saya meninggal dunia di rumah lama, dan itu adalah rumah ibu bapa, rumah di mana saya membesar. Setelah nenek meninggal, ibu tidak dapat terima kenyataan. Jadi, bilik itu ditinggalkan begitu sahaja untuk berbulan lamanya. Apa saja barang milik nenek masih juga berada di dalam. Kerusi roda nenek, meja solek kayu yang lama, katil dan juga tilam yang usang itu, kesemuanya masih di dalam bilik tersebut. Bukan sahaja barang-barang tidak dikemas, malah tingkap dan juga langsir tertutup untuk beberapa bulan itu. Pada suatu hari, saya bertengkar dengan kakak saya, dan sebabnya pergaduhan tersebut, saya mengambil keputusan untuk pindah keluar daripada bilik yang saya kongsi dengan kakak saya. Dan atas sebab flat kami ketika itu hanya mempunyai satu saja bilik kosong, iaitu bilik nenek, saya mengambil keputusan untuk pindah masuk ke bilik tersebut. Nak katakan takut pada ketika itu, tidak juga, sebab saya rasa perasaan marah lebih menguasai diri saya. Lagipun sejak kecil, ayah sentiasa ajar di rumah sekiranya rasa takut cuma perlu sembayang dan selalu minta pertolongan daripada Tuhan. Lalu saya memberitahu ibu bapa saya bahawa saya akan tidur di bilik nenek selepas siap saya kemas dan juga buang barang-barang yang harus dibuang. Selepas siap bilik dikemas, saya pindah masuk dan dari situlah kejadian pelik mula berlaku. Sejak saya mula tidur di dalam bilik tersebut, setiap malam, saya maksudkan setiap malam untuk berbulan-bulan lamanya, saya akan sentiasa mempunyai mimpi bahawa saya sentiasa dikejar oleh sesuatu dari dalam bilik tersebut. Tetapi saya tidak pernah nampak rupa benda tersebut. Yang saya ingat di dalam mimpi setiap malam itu, saya hanya nampak sepasang kaki. Dan mimpi itu sentiasa akan berakhir dalam situasi yang sama, iaitu saya akan lari dan bersembunyi di dalam almari nenek di dalam bilik yang saya tinggal ketika itu. Dan apabila benda itu menghampiri almari dan cuba untuk membuka pintu almari, saya akan bangun terkejut. Dan setelah berbulan lamanya saya dikejar dalam mimpi saya kini bertukar kepada entiti-entiti yang berlainan datang ke rumah untuk sampaikan mesej kepada keluarga saya. Mimpi-mimpi ini juga adalah seperti mimpi-mimpi yang sebelumnya, berlaku setiap malam untuk berbulan-bulan lamanya. Dan mimpi yang seterusnya sentiasa akan bermula dengan ibu bapa masuk ke dalam bilik saya untuk tolong saya kemaskan katil. Kemudian kami sekeluarga akan terdengar bunyi dari ruang tamu. Dan ayah di dalam mimpi saya adalah seperti ayah saya yang sebenar. Dan di dalam mimpi dia akan sentiasa suruh kami, kamu orang tinggal di dalam bilik, saya keluar dan lihat apa yang ada di luar. Setelah dia keluar untuk beberapa minit dan tidak kembali, ibu kemudian akan kata benda yang sama dan dia pula yang keluar. Dan selepas beberapa minit, saya juga turut keluar kerana ingin tahu apa yang sedang berlaku di luar. Kerana di dalam bilik,
Saya hanya terdengar ibu dan ayah saya bercakap dengan seseorang, tetapi saya tidak tahu siapa yang berada di luar. Dan apabila saya keluar, saya terlihat seorang pelajar perempuan yang memakai uniform St. Margaret. Dan bagaimana saya tahu? Kerana saya juga pelajar di sana. Apabila saya berjalan perlahan-lahan keluar, saya terlihat pelajar tersebut sedang berlutut di hadapan ibu dan ayah saya. Dan apabila saya sudah di samping ibu dan ayah saya, pelajar perempuan itu perlahan-lahan mengangkat kepala menunjukkan mukanya yang berdarah dan kemudian berkata sambil menahan tangisan, "Saya datang untuk sampaikan mesej bahawa seseorang dari keluarga ini akan mati dengan tragik." Sampai di situ saya akan bangun terkejut. Badan berpeluh-peluh, rasa cemas, takut, dan ini akan berlaku setiap malam. Mimpi begitu terjadi setiap malam. Tetapi apa yang berbeza adalah entiti yang muncul di dalam mimpi tersebut merupakan entiti-entiti yang berlainan. Pelajar perempuan yang memakai uniform St. Margaret itu adalah salah satu yang saya paling ingat kerana uniform yang dipakai oleh pelajar tersebut. Walaupun dengan mimpi-mimpi yang pelik ini, kami sekeluarga tidak pernah ternampak apa-apa di dalam rumah kami. Dan setiap kali apabila saya ceritakan kejadian ini dengan keluarga saya, ayah sentiasa hanya akan pesan, "Ingatlah untuk berdoa. Jangan sesekali lupakan Tuhan." Dan itu adalah bahagian pertama konfesi V. Sekiranya anda ingin dengar bahagian kedua untuk konfesi ini, tinggalkanlah komen di bawah. Cuma perlu type part 2. Seperti biasa, sekiranya anda mempunyai cerita ataupun konfesi seram anda sendiri, tinggalkan juga di ruang komen di bawah. Ataupun anda boleh hubungi kami di website ataupun laman web kami, iaitu supernaturalconfessions.com. Itu saja cerita kita untuk minggu ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Kim, host untuk Konfesi Seram, mengucapkan selamat malam dan terima kasih. What did you find? You are listening to Supernatural Confessions.